Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Satu berita tergempar yang diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkinkah Perdana Menteri marah besar sehingga beliau telah melakukan perkara ini? Dan ini pasti mengejutkan rakyat Malaysia dan juga seluruh Perikatan Nasional, terutamanya Muhyiddin Yassin dan juga Presiden PAS Hadi Awang. Kenyataan hari ini, Anwar akhirnya telah mengambil keputusan menyaman Sanusi atas berkaitan kes ucapan kempen didakwa fitnah. Tapi sebelum kita teruskan berita hari ini, tolong tekan butang subscribe, tinggalkan komen, like dan share supaya kamu tidak terlepas perkembangan politik daripada channel ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini telah memfailkan saman terhadap Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Nor berhubung ucapan berbaur fitnah dalam satu kempen ceramah jelajah Perikatan Nasional BES Tambun. Anwar yang berumur 75 tahun yang juga plaintiff memfailkan saman itu menerusi Tetuan SN Nair and Partners di Mahkamah Tinggi Alor Setar Kedah dengan menamakan Muhammad Sanusi yang berumur 48 tahun sebagai defendant tunggal. Berdasarkan pernyataan tuntutan, Anwar mendakwa pada 13 November yang lalu, Muhammad Sanusi yang juga pengerusi Perikatan Nasional Kedah telah memberi ucapan pilihan raya pada ceramah sebagai menyokong calon PN bagi Parlimen Tambun Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dengan ratusan pengunjung yang menghadiri ceramah itu. Dakwa Anwar, ucapan dalam ceramah itu telah diterbitkan ataupun menyebabkan penerbitan semula dan disiarkan secara siaran langsung di aplikasi Facebook di bawah nama Faizal Azumu yang mendapat tontonan melebihi 88.000 kali, 1531 reaksi, 58 kali perkongsian, dan juga 384 komen setakat tarik pemfailan saman itu. Pengurusi Pakatan Harapan mendakwa pada 14 November lalu, kenyataan fitnah daripada video itu telah dipetik oleh Malaysia Kini dan portal itu menerbitkan satu artikel dalam bahasa Malaysia dan juga Inggris bertajuk Kes Lewat Anwar, dulu kesian sungguh, sekarang pas kata kena pikiak. Menurut Anwar, kenyataan fitnah itu antaranya membawa maksud plaintiff mendapat pengampunan diraja melalui penipuan dan kekal tidak diampunkan, serta telah memperdaya yang di Pertuan Agong, seorang pembohong tidak boleh dipercayai, tidak beretika dan mengkhianati mandat rakyat. Oke tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Sebab setakat ini kita sudah tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah mendapat pengampunan penuh daripada yang di Pertuan Agong. Jadi, kenapa masih dipertikaikan berkenaan dengan pengampunan yang telah diterima Anwar? Adakah Sanusi dan beberapa pihak yang terlibat setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim bertindak menyaman Sanusi, adakah mereka juga mempertikaikan apa yang sudah yang di Pertuan Agong titah? Dan sudah pasti Agong sudah memberikan pengampunan penuh, bahkan sudah pun menyaksikan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10, sudah mengangkat sumpah. Adakah mereka kata ini melalui kenyataan ini bahwa Anwar memperdayakan Agong itu logik? Jadi coba tuan-tuan dan puan semua, Anda semua, coba Anda pikirkan, dan kalau Anda mempunyai ulasan berkenaan di komen, Anda boleh komen di bawah, berkongsi dengan saya. Sebab bagi saya tak setuju. Sebab pengampunan yang di Pertuan Agong itu sudah sah dan memang tidak boleh dipertikaikan lagi. Jadi tuan-tuan dan puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan terkini, di mana tajuk hari ini Anwar menyaman Sanusi
case ucapan campaign didakwa fitnah, dan satu lagi maklumat yang saya dapat bahwa mereka ini seolah-olah mempertikaikan keputusan yang di Pertuan Agong, mempertikaikan apa yang sudah diampunkan. Sebab kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah mendapat pengampunan penuh. Jadi apa komen Anda? Anda boleh komen di bawah. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Pemilihan UMNO ataupun pertandingan dikabarkan mungkin akan diadakan tidak lama lagi, tetapi belum ada tariknya. Jadi menjadi tanda tanya ramai orang siapa yang akan menjadi presiden baru. Walaupun baru-baru ini KJ ada membuat kenyataan bahwa beliau bersedia untuk bertanding jawatan presiden UMNO. Beliau tidak menolak. Satu kenyataan daripada Syahabuddin hari ini, jangan halang pertandingan, Hishamuddin mesti berani lawan Presiden UMNO. Kenyataan ataupun artikel daripada syahabuddin.com. Tapi sebelum saya teruskan, saya meminta kerjasama dan jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan politik daripada channel ini. Jangan halang pertandingan, Hishamuddin mesti berani lawan Presiden UMNO. Walaupun tarik pemilihan UMNO belum lagi ditetapkan, tetapi perbualan mengenainya sudah mula menghangat. Termasuk ada pihak yang tampil menyarankan agar jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan. Sebelum ini, pemilihan UMNO ditangguhkan dan sehingga dipindah perlembagaannya yang hanya membenarkan pertandingan diadakan selepas 6 bulan PRU dilangsungkan. Sebelum ini, selepas beberapa bulan, 6 bulan PRU dilangsungkan. Matlamatnya ialah agar parti tidak berpecah dan fokus kepada usaha untuk memenangi pilihan raya. Dengan itu, menyarankan agar jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO tidak dipertandingkan dalam keadaan PRU sudah selesai adalah tidak munasabah dan suatu langkah yang jauh berundur ke belakang. Apa punya demokrasi namanya? Sebelum PRU, pemilihan beria-ia ditangguhkan. Selepas PRU pula, dilarang pula jawatan presiden dan timbalan presiden ditandingi. Nak takut apa lagi jika berlaku pertandingan selepas PRU? Sebagai parti yang mengamalkan demokrasi, UMNO harus menyuburkan amalan itu, bukan membubuh racun untuk mematikannya. Jawatan timbalan Perdana Menteri itu pula tidak termaktub dalam perlembagaan negara. Maka nampak lekeh sangatlah UMNO jika dengan jawatan yang tidak termaktub dalam perlembagaan itu pun masih mahu disekat pertandingan juga. Biarpun pemilihan UMNO kali ini berlaku pertandingan yang seluas dan sebebasnya sebagai tanda Parti Melayu itu masih belum mati amalan demokrasinya. Dalam hal yang berkaitan, pemimpin yang mesti tampil dengan berani, kalau boleh cium keris sekali untuk menawarkan diri bertanding jawatan presiden seharusnya ialah Hishamuddin Hussein, bekas Menteri Pertahanan dan ahli Parlimen Sembrong pada ketika ini. Walaupun KJ ada memberi respon akan tengok, berhubung kemungkinannya dirinya bertanding sekali lagi sebagai Presiden UMNO, bekas Menteri Kesehatan itu sebenarnya tidak sesuai merebut jawatan tersebut menurut syahabuddin.com. Ini kerana beliau ketika ini bukan ahli Parlimen setelah kalah di Sungai Buloh, itu betul. Namun pengakuan KJ melalui kenyataan beliau baru-baru ini, di mana beliau kata beliau seperti disengajakan diletak di kubu kuat Pakatan Harapan pada ketika itu. Walaupun pada hari ini KJ bukan lagi ahli parlimen dan mungkin itu boleh menjadi beberapa faktor beliau tidak layak untuk menjadi menjawat jawatan presiden UMNO.